Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah, peluang dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk tadabbur kita bagi surah Al-Insan. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung kembali bagi surah Al-Insan pada ayat yang ke-22. Jadi kita akan masuk kepada perkara yang ketiga daripada tadabbur kita melalui ayat yang ke-22 di dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Yang bermaksud sesungguhnya akan dikatakan kepada golongan orang-orang yang beriman itu, ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha amalan kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22 ini Allah Taala merakamkan di antara salah satu ucapan yang akan diucapkan oleh para malaikat di dalam syurga Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang beriman apabila mereka telah diberikan keputusan oleh Allah Ta'ala untuk mereka dibawa menuju ke syurga Allah. Ya, apabila mereka telah diberikan keputusan untuk dibawa menuju ke syurga Allah Ta'ala, maka para malaikat akan mengucapkan ucapan tersebut kepada mereka dengan mengatakan ini adalah balasan ganjaran Allah kepada kalian dan seluruh amalan pekerjaan kalian itu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mana para malaikat juga mengucapkan ucapan penghormatan kepada ahli syurga ini ketika mana mereka hendak menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam surah Ar-Ra'd Allah Taala menyatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, yang bermaksud salam sejahtera bagi kamu di atas kesabaran kamu di dunia dahulu dan ini adalah sebaik-baik ganjaran tempat tinggal bagi kamu di hari akhirat. Ini di antara salah satu contoh ucapan para malaikat kepada golongan orang-orang yang beriman ini dikala mana mereka hendak dibawa menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okay, sekarang kita nak pergi kepada tadabbur yang ketiga daripada ayat yang ke-22, iaitu di hujung ayat 22 ini Allah menyatakan yang seluruh amalan yang dikerjakan oleh orang beriman itu diterima dan dihargai oleh Allah. Jadi pengajaran di sini, apakah syarat kepada penerimaan amalan dan apakah pula tanda-tanda
sesuatu amalan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kepada apa yang disebutkan oleh para ulama dan ahli tafsir berkenaan dengan sebab kepada diterimanya sesuatu amalan itu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain, suratu Al-Mulk, Allah Ta'ala menyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah yang paling terbaik amalannya. Maka yang dimaksudkan di sini, yang terbaik amalannya itu, maka ulama telah meletakkan beberapa syarat kepada penerimaan sesuatu amalan yang dilakukan. Yang pertama adalah iman. Syarat yang pertama kepada penerimaan amalan itu adalah keimanan. Sebab itu disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan itu daripada perbuatan orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa adalah merujuk kepada orang yang beriman. Selain daripada kerana terdapat ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya amalan orang-orang kafir itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala dan dijadikan ia sebagai amalan-amalan umpama debu yang berterbangan. Dalam surah Furqan, Allah menyatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dalam surah Furqan ayat 23, dan kami akan menjadikan amalan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, yang mengkufurkan Allah, yang tidak beriman pada agama Allah, dijadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, debu-debu yang berterbangan. Jadi syarat pertama adalah syarat keimanan. Syarat yang kedua kepada penerimaan amalan adalah ikhlas. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan kepada manusia itu untuk melakukan amal ibadah melainkan dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas terhadap agama ini. Jadi jelas di kat sini menyatakan syarat yang kedua sesudah keimanan adalah keikhlasan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi ataupun hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yang menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu wa ana minhu bari. Allah berfirman, aku sama sekali tidak akan bersekutu dengan Tuhan yang disyirikkan selain daripada aku. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang disyirikkan padanya selain daripada aku, maka aku akan meninggalkan amalannya itu dan menyerahkan amalan itu kepada apa yang disekutukannya. Jelas kat sini Allah Ta'ala menyatakan, kalau amalan itu bersifat riak, amalan itu bersifat ujub, amalan itu bersifat kerana selain daripada Allah, maka Allah akan melepaskan diri daripada
amalan tersebut dalam mengganjarinya atau menerimanya. Selain daripada dalam suratul Kahfi, jelas Allah Ta'ala menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah jelas menyatakan janganlah disekutukan dalam amalannya itu kepada selain Allah dengan sesuatu pun. Baik. Yang ketiga syaratnya ittiba'us sunnati wal muwafaqah. Iaitu syarat ketiga kepada penerimaan amalan itu mestilah bertepatan amalan itu dengan ajaran Nabi SAW. Mestilah amalan itu menepati seperti mana yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Mestilah amalan itu adalah menepati kepada contoh yang telah dilakukan, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan mestilah amalan itu adalah amalan yang disyariatkan, bukan amalan yang diada-adakan atau yang direka ciptakan atau yang dibuat-buatkan, yang tiada dalam agama dan tiada contoh daripada Nabi SAW lalu didakwa ianya daripada agama. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang berbuat sesuatu amalan yang tiada dalam urusan agama kami, maknanya amalan itu tiada di dalam ajaran Nabi dan syariat Nabi, fahuwa raddun, kata Nabi SAW, amalan itu sama sekali akan ditolak. Ya, sama sekali akan ditolak atau tertolak. Jadi mestilah kita buat sesuatu amalan berlandaskan kepada contoh dan panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Syarat yang keempat adalah tibul ma'kal. Syarat kepada penerimaan amalan itu juga adalah mestilah sumber makanan ataupun sumber kepada tenaga dan kudrat dalam menghasilkan amalan itu adalah daripada sumber yang halal. Kerana dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi kamu segala rezeki-rezeki yang halal dan Allah mengharamkan bagi kamu segala rezeki yang kotor atau yang dosa. Maknanya sama ada rezeki itu bernajis, kotor, tidak suci, ataupun dia adalah datang daripada sumber yang haram. Kerana selain itu daripada ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kamu daripada hasil-hasil yang bersih dan suci, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Dan kemudiannya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang, baginda menyatakan, adapun seorang lelaki yang bermusafir dengan pemusafiran yang jauh sehingga berdebu rambutnya kerana jauhnya perjalanannya, dan ketika itu dia berada dalam kesulitan, lalu dia mengangkat kedua tangannya menghadap kepada arah kiblat dan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa kehambaan dan merundukkan diri sambil ia mengharapkan Allah Ta'ala menerima doanya, sedangkan kata Allah, hasil makanannya haram, hasil pakaiannya haram, dan dia sendiri dibesarkan jasad dan tubuhnya daripada benda yang haram, maka bagaimana kami dapat memustajabkan doa baginya? Maka ini adalah merupakan satu bentuk amaran, satu bentuk ancaman yang merupakan ancaman yang sangat keras
disebabkan kerana Nabi SAW menyatakan sesiapa yang dalam keadaan musafir sekalipun, biasanya orang yang bermusafir doanya mustajab, tetapi apabila dia mengambil hasil yang tidak halal, hasil pendapatan yang haram, menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi pakaian, menjadi tempat tinggal, menjadi harta yang dimiliki olehnya, yang dimanfaatkan olehnya, maka kesannya itu Allah Ta'ala menjadikan doanya itu tergantung, ataupun doanya itu ditolak, atau doanya itu tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Maka dekat sini menunjukkan pada kita kewajipan untuk menjauhi hasil pendapatan yang haram atau sumber yang haram, yang najis atau yang kotor, ya. Kerana dia juga menjadi asbab kepada tertolaknya amalan. Kemudian yang seterusnya, idamatul amal. Syarat diterimanya amalan juga adalah mestilah amalan itu dikerjakan secara berterus-terusan, dikerjakan secara istiqamah. Maka apa-apa sahaja amalan yang tidak dikerjakan secara berterusan dan tidak dilaksanakan secara istiqamah, maka itu adalah isyarat kepada tanda amalan itu tertolak. Ya, tertolak. Kerana jelas dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan pada kita dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 31, bagaimana Allah menceritakan amalan orang-orang yang diterima. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang berkata Tuhannya adalah Allah, lalu dia beristiqamah di atas amalannya, maka Allah Ta'ala akan menurunkan baginya para malaikat, ya, untuk menunjukkan orang yang beristiqamah. Maka itu salah satu daripada anugerah dan juga tanda kepada penerimaan amalannya di sisi Allah Ta'ala. Maka kerana itu Allah Ta'ala menjadikan doanya itu ataupun menjadikan amalannya itu istiqamah dan kekal berterusan. Kemudian syarat diterimanya sesuatu amalan itu juga al-i'tidal wal tawazun. Syarat kepada diterimanya sesuatu amalan itu juga hendaklah amalan itu bersederhana dan tidak melampaui batas. Syaratnya juga mesti amalan yang dikerjakan itu bukan amalan yang melampau batas, berlebih-lebihan, terlalu membebankan, terlalu banyak sehingga menyusahkan. Maka ini kalau siapa yang melakukan sesuatu amalan sehingga membebankan dirinya, menyusahkan dirinya dan juga merasa berat baginya, sehingga kan akhirnya dia menjadi jemu dengan amalan itu, maka dia khawatiri amalan itu adalah amalan yang tertolak. Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, dikala mana baginda menegur perbuatan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, minta maaf, ketika baginda menegur perbuatan amalan Abu Darda radhiyallahu an melalui teguran yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an pada saudara sahabatnya yang bernama Abu Darda. Dengan Nabi SAW menyampaikan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati dhi haqqin haqqa. Bagi Tuhan kamu ada haknya, bagi diri kamu ada haknya, dan bagi ahli keluarga kamu ada haknya, maka tunaikan setiap hak itu pada tempatnya. Maka tunaikan setiap perkara itu pada tempatnya. Maknanya dekat sini keseimbangan.
Ya, kalau siapa buat sesuatu amalan, dia buat amalan terlalu banyak dalam mendekatkan diri pada Allah sehingga tanggungjawabnya kepada keluarganya terabai, tanggungjawab dia terhadap kesihatan dirinya pun terbiar, maka ini adalah amalan yang ditolak oleh Allah Ta'ala kerana dia tidak ada keseimbangan. Ya, kerana Allah dah sebut dalam Quran, alla tatghaw fil mizan. Janganlah kamu melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita nak lanjutkan tanda. Tadi kita cerita tentang syarat amalan diterima. Sekarang ni kita nak masuk kepada tanda amalan yang diterima. Tanda amalan yang diterima yang pertama, tidak berbuat dosa sesudah berbuat ketaatan. Tanda amalan kita ni diterima, tadi syaratnya, ini tanda, alamat. Iaitu bila kita buat sesuatu kebaikan, sesuatu ketaatan, Allah jadikan ketaatan yang kita kerjakan itu melindungi kita daripada kita berbuat dosa dan kejahatan. Ya, bila kebaikan kita ni dapat menjauhkan diri kita daripada kejahatan, bila kebaikan yang kita buat ini dapat menjauhkan dan menghindarkan kita daripada kemaksiatan, itu tanda kebaikan kita diterima oleh Allah. Yang kedua, rasa takut amal tidak diterima. Ya, apabila dia memiliki perasaan takut jika amalannya tidak diterima. Antara tanda amalan yang diterima itu, bila seseorang merasakan kebimbangan, merasakan pengharapan agar Allah Ta'ala menerima amalannya. Tapi kalau siapa buat satu amalan, dia kita panggil apa? Overconfident. Ya, sehingga dia rasa amalan dia hebat, wujud dengan amalan dia, confirm Allah terima amalannya, maka ini dia khawatiri amalannya tidak diterima. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS sini mengajar kita berdoa, berharap kerana rasa takut dan bimbang jika amalan itu tak diterima, seperti mana doa baginda Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang ketiga, diberikan taufik untuk berbuat amalan sesudahnya. Antara tanda amalan yang diterima, bila kita buat sesuatu amalan kebaikan, amalan kebaikan kita tak terhenti sekadar di situ. Allah Ta'ala bantu kita untuk kita buat amalan kebaikan yang baru pula. Yang Allah sebut dalam Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila mereka selesai melakukan satu kebaikan, Allah bantu mereka untuk bangkit bangun melakukan kebaikan yang baharu. Nah, ini menunjukkan pada kita bahawasanya gambaran kepada tanda diterimanya amalan itu bila Allah membukakan bagi kita jalan berbuat kebaikan atas amalan yang lain pula. Kemudian yang keempat, berasa sedikit amal tidak ujub dan tidak huruf. Antara tanda diterima amalan juga, kita merasakan amalan kita ni sedikit. Amalan kita tidak banyak. Ya, kita merasakan kita tidak merasa bangga, tidak merasa bongkak, tidak merasa banyak amalan yang kita lakukan itu. Bahkan kita tidak ada perasaan ghurur terhadap amalan. Ghurur ni adalah kita terpedaya dengan amalan kita sehingga kita menganggapi bahawasanya amalan kita ini layak untuk bawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang seterusnya adalah cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Di antara tanda diterimanya sesuatu amalan itu di sisi Allah apabila Allah Ta'ala mencampakkan rasa cinta, rasa suka kepada kebaikan. Allah campakkan dalam jiwa kita, kita rasa suka kepada ilmu, rasa suka kepada ketaatan, rasa gembira kepada kebaikan, dan rasa benci kepada kemungkaran, kekufuran,
seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, ya, yang Nabi SAW sebut di dalam hadis, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu akan mendapat kelazatan dan kemanisan iman. Mendapat kelazatan dan kemanisan iman. Antara daripadanya adalah ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Disebutkan bahawasanya antara orang yang Allah berikan kepadanya kelazatan iman itu adalah apabila Allah campakkan rasa benci dan Allah Ta'ala campakkan rasa Allah campakkan rasa benci dan Allah Ta'ala campakkan rasa kita panggil rasa bencilah, maknanya rasa tidak suka. Rasa benci dan rasa tidak suka kepada kejahatan, seperti mana seseorang itu benci untuk kembali kepada kufur atau benci dan takut untuk dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Seterusnya, dipermudahkan berbuat taat dan dijauhkan daripada dosa. Antara lain juga adalah disebutkan iaitu Allah permudahkan kita berbuat ketaatan. Ya, Allah permudahkan kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan Allah sulitkan kita daripada berbuat kejahatan dan keburukan. Ya, maknanya bila Allah Ta'ala hindarkan, bantu kita jauhkan daripada dosa, jauh daripada keburukan, daripada maksiat, tapi Allah mudahkan kita kepada kebaikan, maka itu menunjukkan tanda sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, mencintai orang saleh dan membenci ahli maksiat. Ya, mencintai orang saleh dan membenci ahli maksiat. Maka salah satu daripada tanda diterimanya sesuatu amalan itu adalah apabila Allah jadikan kita ini mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, dan Allah Ta'ala jadikan kita membenci perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara dosa dan perkara-perkara kemungkaran. Ya, Allah Ta'ala bantu kita untuk kita menjauhi dan membenci orang-orang yang bersekongkol dengan perkara dosa dan juga dengan perkara maksiat. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya gambaran kepada tanda penerimaan sesuatu amalan itu. Dan yang ke-8, tandanya kekal dalam berbuat ketaatan dan kebaikan. Bila Allah Ta'ala bantu kita untuk kita kekal dan dapat istiqamah dalam berbuat sesuatu ketaatan, itu juga sebagai lambang dan isyarat diterimanya sesuatu amalan. Okay, sekarang kita nak masuk ayat 23. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan secara beransur-ansur. Baik, setelah mana Allah Ta'ala menceritakan tentang ganjaran, kurniaan, balasan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang taat, hamba-Nya yang beriman, Allah bawa kita
menceritakan pula tentang bagaimana Allah telah mewahyukan dan telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW dengan secara berperingkat-peringkat atau dengan secara beransur-ansur. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya Quran ini datangnya daripada Allah. Kerana Allah sandarkan perkataan menurunkan itu kepada dirinya. Nazzalna, kami yang telah menurunkan. Jadi ini menjadi dalil kata para ulama tafsir bahwasanya Quran adalah merupakan kitab Allah dan kalam Allah dan kata-kata Allah dan bukanlah ia merupakan rekaan Nabi Muhammad atau ciptaan Nabi Muhammad ataupun merupakan sesuatu yang telah diada-adakan atau dibuat-buat oleh baginda atau ditokok tambah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jelas dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Taala memberikan suatu ancaman dan satu penegasan, ya, yang Nabi SAW tidak akan mampu sama sekali mereka Al-Quran, mencipta Al-Quran, mengada-adakan Al-Quran seperti mana yang didakwa oleh orang-orang kafir musyrikin. Alasan mereka menolak kebenaran Al-Quran sebagai kitab Allah kerana mereka mendakwa ada kemungkinan Nabi SAW yang telah merekanya, menciptanya, mengada-adakannya dan menumpuk tambah padanya seperti mana yang telah dibuat oleh golongan ahli kitab. Tapi jelas dalam ayat Quran, dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-48, Allah Ta'ala dengan tegasnya menjelaskan وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kata Allah SWT, tidaklah engkau wahai Muhammad melainkan sekadar dibacakan padamu kitab Allah lalu kamu mengikutinya dan kamu sama sekali tidak mampu untuk menulis atau mereka atau mengada-adakan Al-Quran itu dengan tangan kamu sendiri, maka telah tertolaklah dakwaan orang-orang yang batil. Maksudnya orang-orang yang menuduh Quran ini bukan daripada kalam Allah. Ya, bukan daripada kalam Allah. Maka di sini tertolaklah. Kerana jelas dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya kalau sekiranya Quran ini datang daripada Nabi Muhammad SAW, nescaya Allah SWT akan memutuskan urat leher, ya, memutuskan urat leher yang ada pada Nabi SAW. Okey, kejap ya. Okey. Dalilnya juga menunjukkan Quran adalah merupakan kitab daripada Allah dan bukan daripada tangan Nabi SAW sendiri adalah bagaimana Allah menjadikan Quran itu diturunkan secara beransur-ansur atau berperingkat-peringkat. Kalau sekiranya Quran itu adalah rekaan Nabi SAW, nescaya tak mungkin Al-Quran itu boleh diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kerana setiap kali berlaku sesuatu peristiwa, maka bila Nabi ditanya tentang hukum bagi peristiwa itu, Nabi tak tahu. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu sendiri. Barulah Nabi SAW membacakannya. Barulah Nabi SAW membacakan ayat tersebut. Di sini menunjukkan kepada kita sebagai hujah dan dalil bahawasanya Al-Quran ini bukan rekaan Nabi SAW
Bahkan ia turun secara berperingkat-peringkat menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui jawapan bagi sesuatu kejadian itu sehinggalah turun kepada baginda ayat Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat 44 sehinggalah kepada ayat yang ke-46, bukan. Sehingga ayat yang ke mana ni? Ayat ke-48 ya. Daripada ayat 43 sampai ayat 48 dalam surah Al-Haqqah. Jelas Allah Ta'ala menyatakan tanzilum min rabbil alamin. Quran ini diturunkan oleh Tuhan sekalian alam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalaulah sekiranya Nabi Muhammad yang menyampaikan Quran itu mereka-reka dengan secara dusta akan ayat Quran tersebut, la akhadna minhu bil yamin, kata Allah. Nescaya kami akan menyentap nyawa Nabi Muhammad SAW itu dengan kekuasaan kami. Ini Allah akan wafatkan Nabi SAW serta-merta. Jadi bila Allah tidak wafatkan Nabi SAW secara serta-merta, ya, sekejap ya. Apabila jika sekiranya Nabi SAW mengada-adakan Quran itu dengan sengaja, kata Allah, maka Allah Ta'ala akan memutuskan nyawa Nabi SAW dengan serta-merta. Maka ini menjadi hujah dan dalil bahawasanya Quran itu daripada Allah. Itu di sudut tafsir. Sekarang kita tengok segi tadaburnya. Kitab Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat sebagai bukti kesempurnaan 3 kali penurunan Al-Quran. 3 kali penurunan Al-Quran. Sekejap ya. Okey. Pengajaran yang pertama dekat sini, apabila Allah memberitahu Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat, ini menjadi dalil dan bukti bahawasanya kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang sempurna. Ya, kitab Al-Quran adalah merupakan kitab yang sempurna. Tanda kesempurnaan Al-Quran itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kitab Al-Quran tadi menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelesaikan masalah-masalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyelesaikan ia akan masalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran dan menunjukkan bagaimana tanda kesempurnaan Al-Quran itu adalah sebagai Quran kitab yang kekal sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang kekal sepanjang zaman. Ya. Quran kitab yang kekal sepanjang zaman, dia bukanlah sekadar kitab yang hanya relevan di zaman Nabi SAW sahaja. Okay, ada 3 kali penurunan Al-Quran yang disebutkan. Sebab Allah kata perkataan tanzila. Tanzila ini adalah bagi perkataan plural. Maka menunjukkan 3 kali penurunan. Penurunan yang pertama adalah penurunan daripada Allah kepada Baitul Izzah. Penurunan yang pertama adalah penurunan daripada Allah Ta'ala pergi turun ke langit dunia. Ini penurunan yang pertama Al-Quran. Penurunan yang kedua Al-Quran
adalah penurunan daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu yang pertama pada, minta maaf, yang pertama turun daripada Allah pergi ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua turun daripada Baitul Izzah wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Ya, itu kali yang kedua. Dan kali yang ketiga adalah apabila diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Ya, sehinggalah sempurnanya akan Al-Quranul Karim. Dan di sini kita tengok ada beberapa hikmah. Ya, beberapa hikmah kepada penurunan Al-Quran. Apakah tujuan Allah Ta'ala menurunkan Quran itu secara berperingkat-peringkat? Ada 6 hikmah yang disebutkan pengajaran dia kepada Nabi SAW atau kepada kita sendiri umat Nabi SAW. Yang pertama, Allah turunkan Quran secara berperingkat adalah untuk menguatkan jiwa dan hati. Yang pertama adalah untuk menguatkan jiwa dan juga hati. Menguatkan jiwa dan juga hati. Sekejap ya. Yang keduanya memudahkan menghafal dan ingat. Jadi hikmah yang pertama, Allah turunkan Al-Quran secara berperingkat untuk kuatkan jiwa Nabi SAW. Supaya bila ayat Quran turun, terubat jiwa Nabi. Kemudian bila Nabi dalam keadaan sedih, turun lagi ayat Quran. Kemudian bila Nabi dalam keadaan ditimpa lagi ujian, turun lagi ayat Quran. Tujuannya untuk menguatkan jiwa Nabi SAW. Begitu juga dengan kita. Ya, kita perlu selalu menjadikan Quran sebagai bacaan hari-harian supaya Quran dapat kuatkan jiwa kita. Kerana fungsi Quran adalah merupakan mukjizat untuk merawat hati manusia. Kerana itu Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Tidaklah kami turunkan Quran melainkan sebagai syifa. Disebut dalam ayat Quran yang lain, syifa'ul lima fis sudur. Dia adalah sebagai penawar kepada apa yang ada di dalam hati dan jiwa manusia. Ya, hati dan juga jiwa manusia. Baik. Kemudian yang keduanya memudahkan hafalan dan ingatan. Memudahkan hafalan dan ingatan. Bila ayat Quran itu turun secara berperingkat, maka ayat Al-Quran itu dapat membantu untuk Nabi SAW hafal. Bila turun sikit-sikit, turun peringkat berperingkat, maka Nabi dapat hafal ayat Quran tadi. Kerana nak menunjukkan bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran ini daripada hilang, daripada lenyap, ya, daripada diubah suai. Ya, kerana bila Quran ni sekadar di atas tulisan, tak ada orang yang menghafalnya. Kalau ada orang generasi kemudian mengubah isi kandungan Quran, jadi tak ada siapa yang dapat memastikan keabsahan ayat Quran tadi. Maka sebab tu antara hikmahnya Allah jadikan Quran ni mudah dihafal. Dan banyak generasi-generasi sahabat, hatta Nabi SAW sendiri, para sahabat dan generasi tabi'in, tabi'in, mereka semuanya hafal Quran. Ya, supaya tidak ada ruang dan jalan
kepada orang-orang yang ingin mengubah isi kandungan Quran untuk mereka dapat mengubahnya. Ya, untuk mereka dapat mengubahnya. Ya. Okey, baik. Yang ketiga, mensyariatkan secara berperingkat-peringkat. Ya, mensyariatkan secara berperingkat-peringkat. Maknanya nak menunjukkan pada kita tujuan Allah turunkan Quran berperingkat supaya Allah Ta'ala nak syariatkan sesuatu hukum secara berperingkat. Seperti Allah nak mengharamkan arak berperingkat. Seperti Allah nak mensyariatkan tentang hukum hukum berkaitan dengan pusaka dan wasiat secara berperingkat. Tujuan dia bila secara berperingkat, maka ini mudah menjadi satu pendidikan, menjadi satu latihan kepada umat manusia supaya mereka dapat membiasakan diri mereka dengan sesuatu perintah Allah itu dan mereka tidak terasa ia beban jika perintah itu didatangkan dengan secara sekaligus. Ya. Kemudian yang seterusnya, menyelesaikan permasalahan semasa. Antara hikmah bila Allah turunkan ayat Quran itu secara berperingkat adalah untuk menyelesaikan setiap masalah. Bila ada sesuatu masalah, maka ayat Quran akan turun selesaikan masalah tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahawasanya Quran adalah kitab yang hidup sepanjang zaman. Ya, kerana setiap masalah yang hadir pasti akan ada penyelesaiannya daripada Al-Quran. Seperti mana di zaman Nabi SAW, bila berlaku sesuatu permasalahan, bila berlaku sesuatu perkara, bila berlaku sesuatu peristiwa, maka akan turunlah ayat Al-Quran yang menyelesaikan peristiwa itu, menyelesaikan masalah itu. Maka ia sebenarnya lebih mudah untuk diingati dan lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk diambil pengajaran oleh para sahabat dan oleh kita semua untuk kita memahami Al-Quran dengan sebab nuzulnya atau dengan cara yang betul. Ya, tapi kalau Quran turun sekaligus, kita tak tahu ayat ni sesuai untuk apa, ayat ni sesuai untuk apa. Tapi bila ayat Quran tu turun berdasarkan peristiwa, jadi dia membantu supaya kita tak menafsirkan ayat Quran itu kepada selain daripada makna yang sebenarnya di mana ayat itu diturunkan. Dan yang kelima, membuktikan Quran ni bukan rekaan Nabi SAW. Quran bukanlah rekaan Nabi SAW. Kerana kalau Quran tu rekaan Nabi, nescaya bila berlaku sesuatu kejadian, bila berlaku satu peristiwa, Nabi SAW tak mampu nak menyelesaikannya, sehinggalah Allah turunkan ayat Quran, lalu baru Nabi SAW membacakannya. Maka ini menunjukkan bahawasanya kalau Quran itu adalah rekaan Nabi SAW, nescaya Nabi akan mudah ya untuk menyatakan pandangan Nabi dan mendakwa ia sebagai Al-Quran, tetapi Nabi SAW tidak boleh berbuat demikian kerana sifat baginda yang amanah, sifat baginda yang tabligh, selain daripada dalil kepada Al-Quran itu bukanlah rekaan dan ciptaan Nabi SAW. Dan yang keenam, memudah kefahaman untuk beramal. Antara hikmah diturunkan Quran secara berperingkat adalah untuk memudahkan para sahabat untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Sebab itu dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk difahami, maka mengapakah manusia tidak mengambil pengajaran daripadanya. Maka di sini menunjukkan pada kita Quran itu Allah turunkan secara berperingkat, beransur-ansur, adalah untuk mudah kita amalkan semua isi kandungan Quran itu. Jangan jadi seperti ahli kitab yang Allah sebut dalam Quran, mereka ni seperti keldai, mereka ni seperti himar, ya, mereka seperti keldai dan seperti himar, yang di mana
Allah cerita dalam Al-Quran, banyak kitab-kitab Allah yang mereka baca, yang mereka faham, tapi mereka tak buat. Mereka tidak amal. Mereka tidak mengerjakannya. Disebabkan kerana mereka hanya membacanya, lalu mereka melupakannya. Mereka hanya membacanya, mengetahuinya, namun mereka melakukan beramal sebaliknya. Ini yang Allah Ta'ala tegur mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan lalu kamu melupakan diri kamu sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu sudah baca kandungan kitab itu. Jadi bila Allah turunkan Quran ni sikit, jadi sahabat sempat belajar, sempat hafal, boleh faham, dah beramal dengan ayat tu. Bila dah amal, baru turun ayat lain pula. Hafal, baca, faham, amal. Turun yang lain pula. Jadi tidak ada satu pun daripada ayat Quran yang tidak diamalkan. Itu antara hikmah. Yang kedua, pengajaran yang kita ambil, kepentingan beramal secara berperingkat dan secara berterus-terusan, serta memahami agama mengikut konteks yang betul. Tafsirkan ayat Quran, tafsirkan hadis Nabi mengikut kefahaman dan tempatnya yang betul, supaya dia tidak disalah tafsirkan, supaya tak diambil ayat itu dan diletakkan pada tempatnya yang salah. Kerana ini boleh merosakkan makna isi kandungan Al-Quranul Karim. Baik, yang pertama kat sini pengajaran dia, bila kita nak beramal, kita beramal dengan perintah Allah dan perintah di dalam agama ini secara berperingkat-peringkat, sedikit-sedikit. Ini bertepatan dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda ada bersabda. Baginda ada bersabda yang mana Nabi SAW baik. Maknanya dekat sini, kalau kita tengok berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, baginda bersabda, saya bacakan hadis ni. Ini adalah tips macam mana kita nak beramal. Nabi ajar kita tips macam mana kita nak beramal dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, baginda bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda menyatakan qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Yang bermaksud, apa kata Nabi SAW? Apabila kamu hendak beramal, bila kamu nak melakukan ketaatan pada Allah, ini hadis riwayat Muslim ya. Pertama, saddidu, kata Nabi. Pertama, tips nak beramal, pastikan niat kita betul. Niat kita betul. Tujuan kita betul, yakni ikhlas. Nombor dua, saddidu ni apa dia juga? Kerjakan amalan itu bertepatan dengan seperti yang disyariatkan. Sebab tasdid ni dalam bahasa Arab maknanya kita menampal atau menutup ruang yang kosong. Menampal atau menutup ruang yang kosong. Ya, ruang yang kosong. Macam kita nampak benda yang lompong, kita tampal. Ya. Itu maksud dia. Jadi yang pertama, pastikan betulnya niat ikhlas kepada Allah. Tujuan tu kena betul. Nombor dua, pastikan tata cara ibadat yang kita buat itu betul.
Ya, tata cara ibadat yang kita kerjakan itu betul. Ya, tata cara dia betul, mengikut seperti yang disyariatkan, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tips Nabi ajar, waqaribu. Ini yang kita nak kait dengan ayat kita. Waqaribu. Daripada perkataan qaraba, dekat. Maknanya buatlah amalan itu secara berperingkat-peringkat. Buatlah amalan itu secara berperingkat-peringkat. Maksudnya kita buat sikit, ya, kemudian kita buat sikit. Seperti mana yang Nabi ajar kita, amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan yang sedikit tetapi ia berterusan. Amalan yang sedikit tetapi ia berterusan. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit tetapi dia berterusan. Ya, amalan sedikit tapi berterusan. Sikit tak apa, yang penting kekalkan momentum tu. Ya. Ini namanya qaribu. Termasuk juga bagi makna qaribu itu bukan sekadar berperingkat-peringkat saja, tetapi istiqamah. Kita buat secara berterusan, bukan sekadar sikit-sikit tapi kekalkan. Jangan banyaklah sekali kita penat, rasa beban, kita tinggalkan, kita rasa jemu. Kan dalam hadis Nabi menyatakan fa innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak akan merasa jemu sampai kamu sendiri merasai jemu. Ya. Baik. Jadi kesederhanaan itu penting. Dan yang ketiga Nabi kata wa abshiru. Bila kamu buat satu amalan itu, kamu ambillah berita gembira di sebalik amalan tadi. Maknanya Nabi ajar kita, bila kita rasa lemah, kita lemah iman, kita rasa malas, kita rasa down, ya, jiwa kita lemah, jadi kita kena kuatkan dengan membaca absyiru, berita-berita yang menggembirakan. Janji Allah kepada orang yang sabar, janji Allah pada orang yang taat. Itu cara nak memotivasikan diri kita dalam mengerjakan sesuatu amalan itu tadi. Ya. Selain daripada itu, wa absyiru maknanya kita sampaikan amalan itu kepada orang lain. Kita kembangkan amalan itu kepada orang lain. Ini yang kita sebutkan tadi tu. Kita beramal, bukan sekadar kita amal, tapi kita ajarkan dan kita kongsikan amalan itu kepada orang lain untuk mereka juga dapat mengerjakannya. Itu maknanya menyampaikan berita gembira tadi. Dan di sini juga menunjukkan pada kita penting untuk kita memahami sesuatu dalil agama itu dengan kefahamannya yang betul. Kita memahami dalil agama itu adalah dengan kefahamannya yang betul. Ya, maka di sini menunjukkan, contohnya, tidaklah kita menafsirkan ayat dalam Quran, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu jumpa. Jadi kalau kita baca ayat Quran ni, kita nampak je orang kafir, kita bunuh. Sebab kita kata Quran suruh begitu. Padahal kalau kita tengok konteks ayat tu, sebab turun ayat tu, kita kena faham suasana ayat tu ketika turun adalah Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin apabila kamu mendapati mereka di mana sahaja mereka berada di dalam medan peperangan. Maksudnya bila kamu duduk dalam medan perang, kamu sedang bertempur dengan mereka, maka ketika itu di mana saja kamu menjumpai mereka dalam medan peperangan itu, hendaklah kamu membunuh mereka atau berperang dengan mereka selama mana mereka berada di dalam medan peperangan itu bersama dengan kamu. Ya, selagi mana mereka berada dalam medan peperangan itu bersama dengan kamu. Bukannya kita salah tafsirkan dengan maksud kat mana saja kita jumpa walaupun bukan dalam situasi perang kita boleh membunuhnya.
maka ini boleh merosakkan tafsiran bagi ayat Al-Quran Al-Karim. Ya, baik. Sama juga dalam ayat Quran yang Allah sebut, janganlah kamu memakan riba secara berganda-ganda. Jadi jangan disalah tafsir. Ada ayat Quran kata kalau makan riba tak berganda boleh. Kerana yang dilarang berganda-ganda. Padahal ayat itu diturunkan adalah untuk menceritakan pada peringkat awal. Nak ceritakan tentang amalan yang dibudayakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka bila ambil riba, mereka ambil secara berganda-ganda. Ya? Tapi Allah turunkan ayat Quran mengharamkan riba secara total, sama ada berganda atau tidak berganda. Baik, wallahu taala alam. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Harap sihat semua. Ya, harap Ustaz dah sihat sekarang. Nampak. Siapa bersin tu ya? Dengar je Nisa ni. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ada ke tu? Entahlah, Datin Lili ada senyap ya, Datin Lili. Biasa dia ada, tak ada tu namanya. Ya, tak ada. Manalah dia pergi ya. Busy dah tu. Pagi tadi ada. Kak Datin Nik ada. Puan Sri Maimun ada. Puan Sri Siti ada. Okey. Datin Fadilah dah keluar, dah mengejar cucu maknanya. Itulah. Okeylah Datin Sri, kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak menu buat cokodok semalam saya buat tak? Cokodok. Lama saya tak buat. Alamak. Jadi macam mana? Dia makan minyak. Makan minyak. Dia tepung tu. Dia kalau orang tepung pun. Dia setengah orang dia suka yang makan minyak tu, saya tak suka. Saya memang kena letak tepung. Kita kalau dah biasa bancuh, kita tahu sedang mana kita suka kan. Kodok apa tu? Kodok bawang ke kodok pisang? Kodok pisang. Kodok pisang. Tepung gandum lah. Makan minyak juga. Lembik kot. Lembik sangat. Jangan lembik sangat. Tak boleh lembik sangat. Tak boleh lembik. Cuba dulu satu. Masukkan dalam kuali. Lepas tu kalau tu tambahlah. Tapi bubus kalau saya letak baking powder sikit lah. Kak Ubah ni tak suka. Ada orang ni kena kodok biasa je. Tak lagi nak buat ni. Ada pisang tu dah. Dah rancang. Ustaz, saya ingat kereta je makan minyak. Cok kodok makan minyak. Ya. Tapi kan kalau kodok ni kan, kalau katalah even kopok lekor kan, kalau kita goreng minyak ni kan, dia kan deep fry. Lepas tu kata kita perangat dalam air fryer, ya Allah minyak banyaknya keluar. Memang kita makan minyak betul. Tak boleh selalu Ustaz, sekali boleh. Baru je Tok Sri kata, kan ada pisang tolong buat gengkodok. Dia tak. Lepas kelas ni nak buat lah ni. Okey, selamat mencekodok lah. Ustaz okey dah sihat dah ya Ustaz? Dah tak ada sesema batuk pun tak ada Tak ada. Hari tu memang denggi ke apa ke? Memang denggi. Oh ya ke? Anak isteri okey? Okey. Saya seorang je kena. Oh alhamdulillah okeylah. Biasa. Banyak denggi tak apa, dia tak berjangkit. Yalah. COVID ni yang kita takut. Sama Omicron tu lagi cepat dia berjangkit kat orang. Sekarang kes macam merata je. Ya. Sebab orang tak ada simptom pun. Yelah kita macam dia ingat macam sesama biasa je lah kan. Yalah. Sesama batuk sakit tekak. Kan kita selalu lalui benda-benda macam tu. Betul. Tapi dulu kita tak ada test. Tapi saya kerap juga buat test sekarang sebab yelah kadang hujung minggu kan pergi rumah mentua kan.
Suami pun company dia suruh buat 2 kali seminggu artikel. Memang kena simpan lah. Test kit kat rumah. Sama. I pun ada tu. Jadi kalau pergi kerja dekat masuk office je, sebelum masuk tu dia kena test. Betul tak? Itulah. Yelah kita ikhtiar lah kan, insyaAllah. Yalah, kita tak apalah, kita duduk rumah aje. Tapi kit tu adalah dia orang bagi free kan. Yalah. Bagi free ya. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Okey Datin Sri, jumpa lagi Ya, insyaAllah. okey, jumpa lagi insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dah bunyi guru dah Ustaz. Sini. Ini dah hujan dah di SR. Sini panas. Dah hujan. Sini dah bunyi dah. Sini Guru panas. dah. Janganlah buang air dulu. Ya Allah, hai. Semalam ribut kuat. Sini entahlah. Semalam saya tak